Baiklah, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Sekarang buka buku teks anda. Kita masuk ke bab yang kedua, reka cipta, iaitu asas reka bentuk dalam reka cipta. Okey, kita lihat objektif pembelajaran kita pada hari ini. Pada akhir pembelajaran ini, para pelajar akan dapat pertama, mengenal pasti prinsip reka bentuk dan kesannya dalam reka ciptaan, iaitu kesatuan, imbangan, penekanan, pergerakan, corak kontra, rentak dan corak. Kemudian kita dapat mengenal pasti 7 elemen reka bentuk, iaitu garisan, rupa bentuk, jalinan ruang, warna dan nilai. Seterusnya mengaplikasikan elemen reka bentuk dalam bentuk lakaran atau lukisan dengan berkesan. Dan kita akan dapat mengaplikasikan elemen ton dan jalinan dalam penghasilan lakaran reka bentuk, dan kita akan dapat menggabungkan elemen bentuk dan struktur bagi menghasilkan lakaran 3 dimensi 3D dan menghasilkan lakaran reka bentuk dengan berpandukan proses melakar yang betul, menghasilkan lakaran produk berdasarkan kaedah kotak, mengenal pasti peralatan dan bahan yang boleh digunakan dalam menghasilkan kemasan lukisan lakaran reka bentuk, dan menghasilkan lakaran reka bentuk dengan menggunakan pelbagai peralatan dan bahan kemasan, menghasilkan lukisan perspektif 1 titik, perspektif 2 titik dan perspektif 3 titik dalam lukisan reka bentuk, dan mengaplikasikan konsep pencahayaan yang betul dalam penghasilan lukisan perspektif. Okey, kalau kita lihat di buku teks muka surat 26, dia ada dekat situ, ialah reka bentuk, perhatikan dan teliti. Kemudian rupa, corak kontra. Ada 4 elemen utama ini. Ya, apakah yang dapat anda lihat berdasarkan gambar di atas? Bincangkan. Apakah corak kontranya dan apakah rupanya? Ya, perkara yang paling penting adalah untuk dilihat adalah perhatikan dan teliti, rupa dan juga corak kontra. Kemudian lihat muka surat 27, rentak, bentuk dan nilai. Okey, prinsip dan elemen reka bentuk. Prinsip reka bentuk. Reka bentuk merupakan penggunaan prinsip saintifik, maklumat teknikal dan imajinasi. Kaedah dan proses mereka bentuk yang sistematik akan menghasilkan produk yang berjaya dan memenuhi kehendak pengguna. Oleh itu, 7 prinsip reka bentuk amat penting diterapkan dalam sesuatu rekaan. Pertama sekali ialah kesatuan. Prinsip kesatuan merujuk kepada gabungan elemen yang membentuk bahagian-bahagian kecil visual dengan bahagian kecil yang lain, dan seterusnya membentuk satu gambaran visual yang lebih besar. Kesatuan boleh dihasilkan dengan menggunakan prinsip keseimbangan, pengulangan atau harmoni. Okey. Dan seterusnya adalah imbangan. Keseimbangan dicapai dengan mengagihkan gabungan elemen-elemen objek, warna, tekstur dan ruang pada visual secara sama rata untuk mencapai kestabilan. Keseimbangan terbahagi kepada 3, iaitu imbangan simetri, ialah elemen keseimbangan yang digunakan pada satu sisi rekaan yang sama dengan sisi rekaan yang lain. Imbangan bukan simetri ialah sisi antara satu sama lain yang berbeza tetapi kelihatan stabil. Itu yang kedua. Dan yang ketiga adalah imbangan jejari, iaitu imbangan jejari merupakan elemen yang disusun di sekitar satu titik tengah dan ia boleh jadi serupa. Ini adalah muka surat ke-28 buku teks reka cipta tingkatan 4. Okey, bab yang kedua. Kita boleh lihat ya di situ imbangan bukan simetri, imbangan simetri dan juga imbangan jejari. Okey. Kemudian aspek yang seterusnya adalah di dalam prinsip dan elemen reka cipta. Prinsip yang seterusnya adalah penekanan. Penekanan ialah prinsip visual yang menangkap perhatian pandangan atau menjadi titik fokus pandangan. Kebiasaannya, penekanan dihasilkan dengan mewujudkan pertentangan atau kontras dengan yang lain. Kontras boleh diwujudkan melalui gabungan
perbezaan elemen-elemen reka bentuk dan aspek saiz, warna dan juga rupa. Jika kita lihat di buku teks muka surat 29 ini, kita dapat lihat penekanan dari segi warna dan juga penekanan dari segi rupa serta penekanan dari segi saiz. Kita lihat daripada penekanan dari segi rupa. Okey. Dari segi rupa, bentuk-bentuk yang lain adalah dalam bentuk poligon, tetapi ada satu penekanan dari segi rupa yang berbentuk bulat. Okey. Kemudian penekanan daripada segi warna. Dalam muka surat 29 ini kita lihat semua di situ di dalam bentuk-bentuk itu adalah berwarna hitam, tetapi ada satu yang berwarna merah. Kemudian kita lihat penekanan dari segi saiz. Semuanya mempunyai saiz yang sama kecuali ada satu yang lebih besar berbanding yang lain. Ya, itu adalah penekanan untuk ia kelihatan lebih tertonjol. Ya, dalam bahasa simpelnya highlight lah. Okay? Dan seterusnya adalah prinsip pergerakan. Prinsip pergerakan ialah keadaan yang bergerak, bergetar, bergoyang, berayun dan bersinar. Fungsi utama prinsip ini adalah untuk memberikan kesan lebih realistik terhadap sesuatu rekaan. Pergerakan juga menjadikan suatu rekaan lebih menarik dan menimbulkan kesan visual yang lebih berkesan. Okay, jika kita lihat gambar di muka surat 29 ini, ya, dia image itu kelihatan bergerak walaupun tidak bergerak, ya. Walaupun sebenarnya dia tidak digerakkan, tetapi coraknya menyebabkan dia kelihatan bergerak. Okey. Seterusnya adalah corak kontra. Corak kontra digunakan untuk menarik perhatian, memberi fokus dan kesan pergerakan. Corak kontra dihasilkan melalui penggunaan unsur seni, teknik dan bahan. Prinsip corak kontra wujud apabila unsur-unsur seni yang bertentangan atau bercanggah dalam sesuatu gubahan. Sangat menarik. Ya. Dan seterusnya adalah rentak. Apakah itu rentak? Rentak ialah pengulangan elemen dalam reka bentuk. Rentak boleh diwujudkan. Rentak boleh mewujudkan perasaan pergerakan, membentuk corak dan tekstur. Terdapat berbagai jenis rentak yang membangkitkan perasaan apabila melihatnya. Pertama, rentak teratur. Rentak teratur ini, ritma ini berlaku apabila selang antara elemen sama saiz dan panjang. Rentak mengalir, ialah ritma ini memberikan satu perasaan pergerakan. Rentak progresif. Rentak ini menunjukkan jujukan urutan bentuk melalui langkah pergerakan yang progresif. Seterusnya corak. Corak adalah rekaan. Corak dalam rekaan merupakan suatu asas utama dalam penghasilan suatu karya. Prinsip corak merupakan suatu bentuk kreativiti artistik yang dapat memenuhi keperluan domain kognitif, psikomotor dan afektif. Corak dalam sesuatu rekaan boleh terhasil daripada corak bukan motif dan secara bebas atau corak tidak terancang. Okay, jika anda lihat di buku teks muka surat 31, anda boleh melihat contoh corak terancang dan juga contoh corak tidak terancang. Mari kita lihat elemen reka bentuk. Okay. Elemen reka bentuk boleh dianggap sebagai komponen paling asas yang membentuk lukisan, lakaran visual atau reka bentuk. Terdapat 7 elemen yang perlu dikuasai dalam proses lakaran idea sesuatu rekaan. Baiklah, kita berkata tentang garisan. Garisan merupakan satu laluan yang terbentuk apabila 2 atau lebih titik disambungkan. Garisan terhasil dalam bentuk yang pertama, mengufuk. Ya, mengufuk. Kita dapat lihat ya di buku teks buku surat 32, mengufuk. Kemudian lurus. Lurus tu luruslah. Melengkung, bergerigi dan juga tegak. Elemen ini boleh disifatkan sebagai gerakan, arah atau haluan.
Garisan juga boleh menjadi satu elemen yang tersirat yang boleh merangsang imajinasi fikiran apabila beberapa titik diletakkan secara geometri dalam satu rangka. Contohnya, meletakkan 4 titik di satu muka surat yang membentuk segi 4. Fikiran kita akan menghasilkan ilusi seolah-olah titik tersebut bercantum menghasilkan rupa segi 4. Tapi apakah itu rupa? Rupa ialah kawasan rata yang dilingkari satu garisan tertutup, terhasil daripada pertemuan titik permulaan dengan titik penghujungnya. Rupa mempunyai panjang dan lebar tetapi tidak mempunyai jisim. Ini adalah rupa di muka surat 33, buku teks kata 4, Merdeka Cipta. Rupa terbagi kepada 2, iaitu rupa geometri dan juga rupa organik. Ya, rupa geometri itu lebih sistematik dan tersusun, dan rupa organik itu lebih asli. Dan seterusnya ialah bentuk. Apakah itu bentuk? Bentuk mempunyai struktur jisim dan isi padu. Ia mempunyai lebih daripada satu permukaan dan bersifat 3 dimensi. Ya, kita ulang sekali lagi. Ia mempunyai apa? Ia mempunyai jisim dan juga isi padu. Jadi bentuk asas terdiri daripada sfera, kubus, kuboid, piramid, silinder dan prisma. Bentuk terdiri daripada 2 jenis. Apa itu? Pertama, bentuk konkret, iaitu bentuk objek sebenar yang bersifat 3 dimensi yang dapat dilihat, disentuh dan dirasa. Dan yang kedua apa? Bentuk apa? Bentuk ilusi. Bentuk ilusi ini ialah bentuk visual yang bersifat 2 dimensi. Ia digambarkan dalam lukisan, catatan dan sebagainya. Kemudian ialah jalinan. Apakah itu jalinan? Jalinan digunakan untuk membuat rupa pembukaan, rupa permukaan. Ya, jalinan dapat dirias dengan bentuk tertentu. Elemen ini merujuk kepada kualiti permukaan bagi hasil rekaan, sama ada licin, kasar ataupun berkilau. Jalinan boleh terjadi secara fizikal, dirasa dengan sentuhan atau dilihat secara visual. Antara contoh jalinan adalah seperti boleh dilihat di dalam buku teks muka surat 34. Yang pertama jalinan bata, iaitu jalinan batu bata. Yang kedua jalinan pada jagung, jalinan pada kulit harimau, jalinan pada kerang, jalinan pada daun dan juga jalinan pada durian. Simple, kita boleh lihat di situ. Dan yang seterusnya ialah ruang. Apa itu ruang? Ruang ialah kawasan yang disediakan untuk tujuan tertentu. Ruang boleh menjadi 2 dimensi, iaitu mempunyai panjang dan lebar seperti lantai, atau mempunyai 3 dimensi, mempunyai panjang, lebar dan juga tinggi. Terdapat 2 jenis ruang, iaitu ruang positif dan juga ruang negatif. Ruang positif itu apa? Ruang positif merujuk kepada ruang dalam subjek. Dan ruang negatif itu apa? Ruang negatif merujuk kepada ruang di sekitar luar subjek. Okey. Kita ulang lagi semula ya. Ruang ialah kawasan yang disediakan untuk tujuan tertentu. Ruang boleh menjadi 2 dimensi. Apa itu 2 dimensi? Dua dimensi apa yang ada? 2 dimensi ada panjang dan juga lebar, seperti lantai. Atau juga ruang juga ada 3 dimensi. Apa itu 3 dimensi? 3 dimensi ada apa? 3 dimensi mempunyai panjang, lebar dan juga tinggi. Okey. Terdapat 2 jenis ruang, iaitu ruang positif dan negatif. Apakah itu ruang positif? Ruang positif merujuk pada ruang dalam subjek. Dan ruang negatif ialah ruang di sekitar luar subjek. Kita boleh lihat ya di buku teks muka surat 34. Seterusnya warna. Warna ialah elemen penting dalam setiap rekaan. Warna membentuk identiti rekaan. Penggunaan warna dalam seni tidak terbatas kepada pantulan atau pembiasan cahaya. Warna digunakan untuk apa? Untuk reka bentuk menjadi lebih menarik. Terdapat 3 jenis warna, iaitu warna prima, warna sekunder dan juga warna tertier. Kebiasaannya kombinasi warna yang digunakan adalah kontras atau berbeza satu sama lain untuk menjadikan rekaan lebih menarik. Sebelimen yang dimasukkan dalam warna
ialah nilai yang menentukan perbezaan antara kecerahan dan kegelapan ton. Okey, kita lihat roda warna ini. Warna prima atau warna asas yang juga dikenali sebagai warna utama tidak boleh dihasilkan dengan campuran warna-warna lain. Ia adalah warna utama. Ada 3 warna primer. Apakah itu? Kuning, biru dan merah. Apa? Kuning, biru dan merah. Sekali lagi, kuning, biru dan merah. Okey. Itu adalah warna prima. Warna prima. Dan seterusnya warna sekunder. Apakah itu warna sekunder? Warna sekunder dihasilkan dengan campuran 2 warna asas. Yang pertama sekali hijau. Hijau itu daripada apa? Hijau daripada biru dan juga kuning. Kemudian jingga. Jingga itu daripada apa? Kuning dan juga merah. Kemudian ungu. Ungu itu daripada apa? Merah dan juga biru. Okey, sekarang kita lihat warna tertier. Apa itu warna tertier? Warna tertier ialah campuran 2 warna yang bersebelahan dalam roda warna, iaitu satu warna primer dengan satu warna sekunder. Ini kita selalu nampak dekat komputer. Okey. Contohnya kuning, kuning jingga, 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 merah jingga, merah, merah ungu, ungu, biru ungu, biru, biru hijau, hijau, kuning hijau. Okey. Kita lihat campuran warna ini. Kuning tambah hijau dia akan jadi kuning hijau. Kuning tambah jingga dia akan jadi kuning jingga. Merah tambah jingga dia akan jadi merah jingga. Merah tambah ungu dia akan jadi merah ungu. Biru tambah ungu dia akan jadi biru ungu. Biru tambah hijau dia akan jadi biru hijau. Okey, kebahan warna pula. Terdapat 3 kumpulan kebahan warna, iaitu warna harmoni, warna kontra dan juga monokrom. Apakah itu warna-warna harmoni? Kita lihat di muka surat 37 ya. Warna-warna harmoni dikenali sebagai warna sekeluarga. Warna harmoni merupakan set ataupun kumpulan warna yang terletak bersebelahan antara satu sama lain pada roda warna. Jika kita lihat di buku ini, muka surat 37, contoh warna harmoni itu dapat dilihat di situ ya. Okey, seterusnya kita pergi kepada warna-warna kontra. Apakah itu warna kontra? Warna kontra merupakan kumpulan warna yang terletak bertentangan satu sama lain. Dalam roda warna, rajah di bawah ialah contoh warna-warna kontra, iaitu di muka surat 37. Ya, kita lihat kuning amat kontra dengan ungu. Hijau amat kontra dengan merah. Jingga amat kontra dengan biru. Ya, kita lihat warna kontra merah, hijau, kuning, ungu, biru kontra dengan jingga. Merah jingga kontra dengan biru hijau. Kuning hijau kontra dengan merah ungu. Biru ungu kontra dengan kuning jingga. Okey. Warna monokrom. Apakah itu warna monokrom? Warna monokrom ialah kombinasi warna sewarna dengan pelbagai tona. Ya, kita dapat lihat di contoh